Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah Ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummata bi'idhnillah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sekarang berada pada hari-hari 10 Zulhijjah. Maka diingatkan bahawa takbir mutlak, iaitu membaca takbir seperti takbir raya di semua waktu tanpa dihadkan waktunya, telah mula disyariatkan sejak daripada hari pertama Zulhijjah. Maka sunnah yang tidak banyak diamalkan atau sunnah yang dilupakan oleh manusia ini, kalau dapat kita amalkan di rumah-rumah kita, di tempat kerja kita, di dalam kenderaan dan di mana-mana sekalipun, dan kita hidupkan suasana keliling kita dengan takbir sejak daripada hari awal sehingga akhir hari tasyrik, ini adalah satu perkara yang sangat baik untuk kita peringatkan. Dan perkara inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan Ibnu Umar. Mereka masuk ke pasar-pasar dan bertakbir. Kemudian manusia yang mendengar takbir mereka juga turut bertakbir. Maka bergemuruhlah pasar-pasar dengan takbir, dan di tempat takbir itu bergemuruh di tempat-tempat awam. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung bacaan kita terhadap kitab Makan Sunnah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah, dan kita telah sampai pada muka surat 52. Tuan-tuan boleh rujuk pada nota yang disediakan, boleh lihat di post Batu Salam dan juga di post Facebook saya sendiri. Muka surat 52, iaitu dengan tajuk makna ta'zimus sunnah, makna mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimus sunnah dari segi bahasa, kalimah ta'zim iaitu membesarkan, mengagungkan, itu membawa erti al-inqiyad, patuh, wal istislam, menyerahkan diri, wal qabul, dan menerima, wal iz'an, mendengar dan patuh, wa yakunu dhalika bi thalathati asya', dan perkara demikian itu berlaku dengan tiga sebab, tiga perkara, atau dengan tiga cara. Jadi ta'zimus sunnah, membesarkan sunnah, mengagungkan sunnah, ialah dengan patuh, taat dan menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita patuh, cara kita taat, cara kita terima? Iaitu dengan tiga perkara. Pertama, kata Syekh, al-awwal alla yu'aridu syai'an mimma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in min al-mu'aridat al-arba'ati as-sariyah fil 'alam al-musammatu bil ma'quli wal qiyasi wal dhawqi was siyasah. Syekh berkata, cara pertama yang dikatakan bagaimana seseorang itu mengagungkan sunnah Nabi SAW, hendaklah dia tidak memberi tentangan kepada sunnah Nabi SAW dengan sesuatu pun. Tatkala dia mendengar sunnah Nabi SAW, dia tidak menjadikan sesuatu yang lain mampu menentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan tidak diberikan tentangan dengan 4 perkara yang menyebabkan manusia menentang sunnah Nabi SAW di dalam alam ini, yang dikenali sebagai al-mu'aridat al-arba' as-sariyah, yang disebutkan oleh
Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga Ibn Qayyim rahimahullah. 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu menentang sunnah Nabi SAW yang banyak berlaku di alam ini. Pertama, Syekh sebut al-ma'qul. Yang kedua, al-qiyas. Yang ketiga, al-dhawq. Dan yang keempat, al-siyasah. Al-ma'qul iaitu ilmu logik, atau dikatakan suatu perkara itu logik ataupun tidak. Sekiranya diberitakan tentang sunnah Nabi SAW, maka ada orang yang menjadikan sunnah Nabi tadi dibawa untuk dilihat kepada ilmu logik, ilmu mantik atau ilmu-ilmu yang lain. Sekiranya apa yang dibawa oleh Nabi tidak bertentangan dengan ma'qul atau tidak bertentangan dengan al-ma'qulat, tidak bertentangan dengan akal mereka, mereka terima. Sekiranya bertentangan dengan apa yang mereka tetapkan, maka mereka tidak menerima zahirnya. Sama ada yang tolak secara langsung seperti yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah atau golongan Jahmiyah, ataupun menolak dengan cara memberikan makna yang lain, iaitu dengan menggunakan kaedah tahrif ataupun dinamakan sebagai takwil, ataupun dengan cara tidak memberikan makna terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut dengan kaedah yang dinamakan sebagai tafwid. Semua ini adalah salah satu daripada bentuk tidak mengtakzimkan sunnah Nabi SAW. Fal-awwalu, Syekh berkata, Syekh syarahkan tentang al-ma'qul. Fal-awwal, kesalahan pertama yang dilakukan oleh golongan yang mendahulukan ma'qul. Siapa mereka? Lil-munharifina minal mutakallimin الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل إما بمعذر تفويض وإما بمعذر تأويل. Golongan yang menggunakan logik akal mereka atau menggunakan ilmu logik mereka untuk menentang nusus wahyu ialah golongan mutakallimin. Mereka berkata, apabila berlakunya pertentangan antara akal kami dengan naqal, iaitu dengan wahyu, kami akan mendahulukan akal dan kami akan membelangkakan naqal. Sama ada dengan cara kami tidak memberikan makna terhadap wahyu tersebut ataupun hadis ataupun ayat Quran tersebut, ataupun dengan cara kami mengalihkan makna kepada makna yang lain. Yang kedua, iaitu golongan pertama ialah golongan yang menentang sunnah dengan akal mereka, menggunakan ilmu akal, menggunakan ilmu logik untuk menolak sunnah Nabi SAW, meletakkan ilmu logik itu sebagai satu pada ilmu yang diukur sunnah dengannya. Yang kedua, ada orang yang menggunakan qiyas. Kata Syekh, contohnya lil mutakabbirina minal muntasibina al fiqhi, di kalangan orang-orang yang dinisbahkan kepada ilmu fiqh dan mereka itu bersifat takabbur dengan apa yang mereka dapatkan dalam qiyas tersebut. Qalu, mereka berkata, idza arada al qiyas war ra'yi an-nusus wa idza arada al qiyas war ra'yi an-nusus qaddamna al-qiyasa 'ala an-nassi wa lam naltafit ilaih. Kata mereka, apabila kaedah qiyas kami dan pandangan kami bertentangan, maka kami akan dahulukan qiyas dan kami tidak perlu melihat kepada nas. Kerana bagi golongan yang kedua, mereka mengatakan bahawa kaedah fiqh mereka, kaedah yang ditetapkan dalam menetapkan hukum pada mereka tidak akan salah sekiranya ada hadis ataupun nas-nas yang bertentangan dengan kaedah tersebut, maka kaedah itu yang perlu didahulukan, hadis itu yang perlu dicari makna lain atau perlu disesuaikan keadaan atau ditolak. Ini golongan yang menentang sunnah dengan cara mendahulukan qiyas. Golongan pertama menentang sunnah dengan cara mendahulukan akal ataupun ilmu akal mereka. Golongan yang ketiga
yang sentiasa kita lihat mereka berbeza dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mutakabbirin al munharifina min al muntasibina ila tasawuf waz zuhdi idza ta'arada 'indahum adh-dhawq wal amru qaddamu adh-dhawq wal hal wa lam ya'ba'u bil amri. Bagi golongan yang mutakabbur, yang bersifat takabbur, yang menyeleweng di kalangan ahli tasawuf dan zuhud, apabila berlaku pertentangan antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zauq mereka. Zauq mereka artinya segala dalil wujdan, sama ada berbentuk kasyaf, berbentuk yang mereka dakwa sebagai ilmu laduni, atau mereka dakwa sebagai mimpi guru mereka dan sebagainya. Apabila berlaku pertentangan antara hadis Nabi yang mengandungi satu perintah dengan apa yang dirasakan oleh guru mereka, atau yang dimimpikan oleh guru mereka, atau yang didakwa bahawa guru mereka mendapat suatu kasyaf, atau mereka sendiri, atau apa sekalipun yang merupakan dalil-dalil bagi golongan ini, mereka mendahulukan zauq mereka. Semua itu dinamakan zauq. Dan mereka tidak pedulikan terhadap syariat, sehingga mereka menisbahkan bahawa sekiranya apa yang didapati daripada ilmu guru mereka yang dinamakan sebagai ilmu laduni bertentangan dengan ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendahulukan apa yang dikatakan ilmu laduni yang didapati oleh yang mereka dapatkan atau mereka diajarkan oleh guru mereka. Yang keempat, golongan yang menjadikan sesuatu yang lain sebagai ukuran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara mudah kita katakan mereka menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan perkara tersebut, ialah golongan lil mutakabbirin al munharifina min wal wulati wal umara al jairin. Golongan yang takabbur dan yang menyeleweng di kalangan pemerintah-pemerintah dan pemimpin yang zalim. Tatkala berlakunya pertentangan antara syariat, siasah, mereka akan dahulukan siasah, mereka akan dahulukan politik, dan mereka tidak peduli dengan hukum syarak. Empat golongan ini sering menjadikan kepentingan mereka mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati bahawa golongan pertama, golongan yang menggunakan akal, menggunakan ilmu logik akal. Bukan bererti mereka menggunakan akal fitrah, mereka menggunakan ilmu logik mereka menentang sebahagian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Quran atas dasar ayat tersebut atau hadis tersebut tidak logik. Golongan kedua, golongan yang menolak sebahagian daripada dalil-dalil berkaitan dengan hukum hakam dengan alasan hadis tersebut, dalil tersebut bertentangan dengan kaedah mereka, iaitu kaedah fiqh mereka. Golongan ketiga ialah golongan yang menolak syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan ianya bertentangan dengan ilmu yang didapati oleh guru mereka dengan zauq ataupun secara laduni. Dan golongan yang keempat, golongan ahli politik yang menolak syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar memelihara kuasa dan politik mereka. Jadi ini cara pertama. Syekh kata cara pertama untuk agungkan sunnah, jangan kita jadi seperti empat golongan ini ataupun golongan-golongan yang lain yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Hendaklah kita tidak menjadikan sesuatu yang lain setanding dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun melebihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh dijadikan tandingan dalam bab menerima hukum dan menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, cara yang kedua ataupun dikatakan bagaimanakah seseorang itu mentakzimkan sunnah. Perkara kedua yang dalam bagi seseorang yang mentakzimkan sunnah, yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dengan alla yattahima dalilan min adillati syar'i bihaitsu yadhunnuhu fasidal adilla fasidad dilalah aw naqisad dalalah atau qasirha atau anna ghairaha kana aula min. Syekh kata cara yang kedua, jangan tuduh, jangan mengatakan bahawa isi kandungan ataupun makna yang terkandung dalam dalil syarak itu fasidat dilalah, mempunyai makna yang salah, au naqisad dalalah,
atau apa yang terkandung dalam nusus itu kurang cukup ataupun kurang sempurna isi kandungannya, au qasiriha, atau terbatas perbincangannya, au anna ghairahu kana aula minhu, ataupun dikatakan selain daripada sunnah Nabi itu lebih aula. Sebahagian daripada orang tatkala melihat kepada sunnah Nabi SAW dan mereka bertemu dalam sesuatu bab dan mereka melihat adanya sesuatu yang dibawa oleh kumpulan lain daripada selain pada umat Islam, dan mereka dapati bahawa apa yang ada pada kaum lain itu lebih sempurna. Ini ada orang yang berpandangan demikian dengan alasan mereka melakukan insaf, iaitu mereka jujur. Mereka jujur mengatakan dalam bab ini agama ini lebih baik, dalam bab ini kumpulan ini lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mereka sebut secara lisan ataupun mereka lakukan secara hal. Syekh kata apa? Wa hakadzal waqi' fil waqi' haqiqatan. Inilah dia yang berlaku, dan sekiranya berlaku demikian, Syekh kata, wa man 'arada lahu syai'un min zalika falaitahum fahmuhu falyattahim fahmuhu wal ya'lam anna al-afata minhu wal baliyata fihi. Syekh kata, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita lihat kepada perkara lain dan kita dapati bahawa sesuatu yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna. Lebih sempurna caranya, lebih sempurna kaedahnya, lebih sempurna isi kandungannya, lebih sempurna cara pelaksanaan dan sebagainya, maka ketahuilah bahawa yang tidak sempurna itu adalah kefahaman kita. Kita yang kurang faham. Ada orang hadapi masalah dan kita dah katakan, ulama mengatakan bahawa segala penyelesaian itu, segala penyelesaian terhadap kehidupan itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada orang ketika dia membaca Alkitab dan As-Sunnah, dia tidak mendapatkan jawapan terhadap jawapan ataupun penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Maka mereka pun akan mengatakan bahawa saya dapati bahawa dalam buku fulan dan fulan itu, ataupun dalam kitab agama fulan dan fulan, atau di dalam pandangan ahli falsafah fulan dan fulan, mempunyai penyelesaian yang lebih sempurna, lebih detail berbanding dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh kata, kalau begitu yang kamu rasa, hendaklah yang dituduh kekurangan itu bukan pada Al-Quran ataupun Sunnah, bukan kepada wahyu. Hendaklah kamu tuduh itu kepada kefahaman kamu sendiri. Mungkin puncanya kamu tidak faham sunnah Nabi SAW. Malah kata Syekh, waqi'nya itulah yang berlaku. Kalau ada orang tidak menemukan kesempurnaan dalam sunnah Nabi SAW, bererti bukan sunnah Nabi yang tidak sempurna, tapi akal kefahamannya tidak sempurna, kajian dia yang tidak sempurna, ilmunya yang tidak sempurna. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab yang membimbing manusia ke arah jalan yang lurus di dunia dan akhirat, dan semuanya tercangkup atau semuanya terdapat dalam Alkitab dan Sunnah Nabi SAW. Maka antara cara untuk ta'zimkan Sunnah Nabi SAW ialah dengan kita mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi itu cukup sempurna. Apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya itu ialah kesempurnaan. Dan sekiranya kita temukan suatu perkara yang lebih sempurna daripada apa yang dalam sunnah, hendaklah kita tuduh akal kita atau kajian kita yang tidak sempurna. Dan Syekh syarahkan perkara ini dalam surat 53. Beliau mengatakan bahawa kebanyakan yang berlaku di dunia ini, orang-orang yang pernah mengatakan bahawa akal ataupun sesuatu perkara lain itu lebih sempurna daripada sunnah, akhirnya mereka didapati, akhirnya terbongkar bahawa apa yang ada di kepala mereka itu merupakan suatu perkara yang rosak ataupun tidak benar. Sebab tu Syekh kata, wa idza ra'aita min adilatid din ma yashkalu 'alaik wa yanbu fahmak anhu fa'lam annahu li'azamatihi wa syarafihi ista'sa 'alaik wa anna tahtahu kanzan min kunuzil 'ilm lam tu'ta mafatihahu ba'd. Hadha fi haqqi nafsik. Syekh kata, sekiranya kamu dapati bahawa dalil-dalil syarak itu, dalil-dalil dalam agama itu
susah untuk kamu faham dan tidak memberikan ilmu kepada kamu, ketahuilah bahawa kesusahan itu menunjukkan bahawa dalil itu suatu perkara yang agung, suatu perkara yang besar yang kamu tidak mampu mengetahuinya. Dan sebenarnya di dalam dalil itu mengandungi kunuz, mengandungi gudang ilmu yang banyak yang kamu belum diberikan kuncinya. Ini sekiranya perkara itu berlaku dalam diri kamu. Sekiranya wa amma binisbati ila ghairik, manakala apabila kita mendengar perkataan orang lain dan kita bandingkan dengan sunnah, kata Syekh, fatahim ara'ir rijal ala nususil wahyi, maka hendaklah kita katakan bahawa pandangan-pandangan manusia itu yang kurang kalau dibandingkan dengan wahyu, dan hendaklah dikembalikan kebenaran itu kepada. Yang ketiga ialah kata Syekh kata alla yajidu ila khilafin nassi sabilan albattah. Kata Syekh, jangan sampai hendaklah kamu tidak membuka jalan kepada diri kamu untuk berbeza daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan diri kita berbeza dari sunnah Nabi. Jangan bagi ruang. Sama ada secara batin, iaitu kefahaman kita, atau secara lisan, jangan kita katakan sesuatu yang berbeza daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun secara perbuatan, jangan buat sesuatu yang berbeza dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ketika berzikir, sebagai contoh, dia berzikir dengan kalimah Allah Allah Allah, dengan alasan walaupun kalimah Allah Allah itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara zikir tersebut, namun kata mereka, hati mereka tahu bahawa kalimah Allah itu mengandungi makna yang agung, dan walaupun mereka sebut hanya kalimah Allah, namun hati mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Syekh kata dekat sini, kita jangan beri ruang kepada diri kita untuk menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada secara lisan. Bagi orang yang zikir dengan kalimah Allah Allah, berkemungkinan benar hati mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun lisan mereka telah berbeza daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang pergi beristighatsah, meminta kepada ahli kubur. Mereka telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melakukan pelanggaran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita katakan pada mereka, menyerulah kepada Allah dan memintalah kepada Allah, mereka katakan, kamu yang tidak faham. Walaupun mulut kami menyeru kepada ahli kubur, orang yang meninggal, hakikatnya hati kami tahu bahawa kami sedang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada mereka, hendaklah kalian menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam i'tiqad, juga dalam perkataan, juga dalam perbuatan dan keadaan kalian. Kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan diikuti hanya berdasarkan kepada i'tiqad. Ini bagi orang yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lisan dan dalam perbuatan. Ada orang yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam batinnya. Dia salat, dia zakat, dia melakukan haji, namun secara batinnya dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ikhlas padanya, tidak ada perasaan ta'zim kepadanya. Dia melakukan satu perkara secara sambil lewat dan sebagainya. Ini juga merupakan jalan untuk seseorang itu keluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam menta'zimkan sunnah, apabila kita mengetahui satu perkara itu sunnah, hendaklah kita sedaya upaya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, sama ada secara batin, sama ada secara lisan, sama ada secara perbuatan ataupun keadaan kita. Selagi kita mampu, termasuk dalam bab berpakaian, dalam bab urusan harian, dalam urusan harian kita mengikut syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu satu perkara yang sangat baik. Betul kata Syekh, bal idza ahassa bi syai'in min al-khilafi fa huwa ka khilafil muqdimi 'ala az-zina wa syurbil khamri wa qatlin nafsi. Kata Syekh, bahkan kalau kita merasakan kita melakukan satu kesalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan satu khilafan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita merasakan seolah-olah kita ingin melakukan zina.
Bila kita salah faham terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendahulukan selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab akidah, dalam bab ibadah, bab yang lain. Kita ingin melakukan satu perkara yang berbeza dengan sunnah Nabi, hendaklah kita merasakan bahawa kita perlu meninggalkan perbuatan, meninggalkan apa yang kita faham, apa yang kita ingin lakukan, apa yang ingin kita perkatakan. Sekiranya dia berbeza dengan sunnah Nabi, sebagaimana kita ingin tinggalkan zina. Kerana zina itu suatu perkara yang menyeronokkan. Kemudian kita mampu tinggalkan zina kerana kita tahu perkara itu menyalahi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semua bab, begitu hendaknya. Begitu hendaknya. Kerana tatkala kita menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kefahaman kita dalam tiap-tiap perkara, kita hakikatnya telah mendahulukan perkara lain ke atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang ingin berzina, orang yang ingin minum arak, orang yang ingin membunuh, seseorang itu meninggalkan perkara tersebut kerana takutkan syariat Allah. Begitulah keadaannya bagi orang yang ingin memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lain ataupun mendahulukan suatu perkara yang lain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu merupakan suatu khilaf. Bahkan kata Syekh, bal hadzal khilaf a'zam 'inda Allah min dzalik wa huwa da'in ila an-nifaqi wa huwa alladhi khafahu al-kibar wal a'immati 'ala nufusihim. Bahkan kesalahan-kesalahan dalam bab pemahaman dalam agama ini, terutama dalam bab akidah, lebih berat. Orang yang melakukan zina, dia melakukan satu dosa yang besar dalam bab perbuatan. Orang yang sengaja menyalahi dan mendahulukan suatu fahaman yang lain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang Nabi sampaikan, lebih bahaya berbanding dengan orang melakukan zina. Kerana zina akan membawa kepada kefasikan. Namun orang yang melakukan satu kesalahan dalam bab perkara-perkara kefahaman dan akidah akan membawa kepada nifaq. Dan inilah dia yang ditakuti oleh imam-imam yang besar dan juga orang yang mulia. Jadi saya ulang, makna ta'zim sunnah, seseorang yang mengagungkan sunnah perlu melakukan 3 perkara. Pertama, jangan dia jadikan ada sesuatu pun yang boleh menandingi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ilmu akalnya sendiri ataupun kaedah qiyas yang dicipta oleh mereka ataupun oleh ulama mereka, atau ketiga, segala ilmu laduni yang didapati daripada ilmu guru mereka, ataupun yang keempat, segala parti politik ataupun pemahaman politik yang ada pada mereka sekiranya bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini 4 perkara yang biasanya dijadikan sebagai bahan yang ataupun alat untuk menyatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan maslahat tersebut. Yang kedua, jangan kita nisbahkan kekurangan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang kita dapati perkara tersebut. Sebahagian daripada orang, dia belajar satu bidang, kemudian satu bidang tertentu, dan dibuat perbandingan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dapati bahawa apa yang dia belajar, yang dipelajari daripada sesuatu selain daripada Nabi itu lebih sempurna penerangannya. Dia merasakan bahawa sesuatu yang lain lebih sempurna. Kata Syekh, jangan begitu. Jangan merasakan sesuatu lain yang sempurna. Kalau itu yang kamu rasakan, hendaklah kita tuduh diri kita yang kurang faham atau kurang kaji, kurang faham, dan kita yang melakukan kajian yang tidak menyeluruh. Hendaklah itu dituduh kepada kita sendiri. Cara ketiga untuk kita mentakzimkan sunnah ialah jangan kita memberi ruang untuk diri kita khilaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam perkataan kita, walaupun dalam perbuatan kita. Kerana ada orang dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hatinya masih baik, mulutnya masih baik, dia hanya tersalah sebagainya. Kata Syekh, jangan berikan ruang langsung untuk diri kita khilaf. Itu secara prinsipnya. Walaupun secara praktikalnya manusia itu mempunyai sifat kelemahan, kekurangan, akan ada waktu dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka waktu keadaan tersebut perlu ditinggalkan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun targetnya jangan sampai kita biarkan suatu fahaman pun yang kita tersalah. Jangan kita biarkan satu perkataan ataupun apa yang kita sampaikan itu salah. Dalam bab penyampaian, dalam bab dakwah, dalam bab berbicara, kadang-kadang kita salah. Namun secara prinsipnya jangan kita redha dengan kesalahan. Tatkala kita menyampaikan suatu kesalahan, hendaklah kita betulkan. Hendaklah kita istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala.
tatkala kita melakukan satu kesilapan dan ditegur oleh orang lain dan didapati bahawa yang ditegur oleh orang itu merupakan suatu perkara yang benar-benar sunnah Nabi SAW, hendaklah kita tidak redha dengan perbuatan kita. Tinggalkan apa yang salah. Jangan biarkan diri kita berada dalam kesalahan. Jangan biarkan mulut kita menyampaikan suatu kesalahan yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan hati kita cenderung kepada suatu yang bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Ini makna ta'zim Nabi SAW. Ini maknanya. Muka surat 54, Syekh membincangkan tentang min aujuhi ta'zim sunnah. Antara bentuk-bentuk bagaimana mentakzimkan sunnah Nabi SAW. Tadi makna, sekarang bentuk-bentuk. Cara untuk kita mentakzimkan sunnah Nabi SAW. Kata Syekh, pertama, al-awwal, ta'zimu ma'azzama fi sunnah wa taqdimu ma quddima fiha. Bagaimana cara kita takzimkan sunnah? Tadi ialah makna takzimkan sunnah. Makna takzim sunnah ialah kita jangan letakkan sesuatu mendahului sunnah. Jangan kita menjadikan menyatakan bahawa sesuatu yang lain lebih sempurna daripada sunnah. Yang ketiga, jangan kita biarkan diri kita berada dalam keadaan khilaf dengan sunnah, sama ada dalam perbuatan, perkataan ataupun dalam etikad kita. Ini cara aujuh, iaitu bentuk-bentuk takzim sunnah. Bagaimana cara umum yang dikatakan takzimkan sunnah? Pertama kata Syekh, ta'zimu ma'azzama fi sunnah wa taqdimu ma quddima fiha. Hendaklah kita mengagungkan apa yang sunnah agungkan dan mendahulukan apa yang sunnah dahulukan. Sunnah mendahulukan akhirat daripada dunia. Kita pun cuba ikut. Hidup kita hendaklah dahulukan redha Allah daripada kehendak kita. Hidup ini hendaklah kita dahulukan sesuatu perkara kebenaran daripada kumpulan kita. Mendahulukan. Faman 'azzama sunnah kana al-mu'azzam 'indahu man 'azzamahu Allah wa rasuluh. Barang siapa yang melakukan perkara demikian, iaitu dia mengagungkan sunnah berdasarkan kepada, dia mengagungkan sesuatu berdasarkan apa yang diagungkan sunnah, tatkala sunnah mendahulukan orang yang lebih alim ataupun lebih aqra dalam menjadikan imam, kemudian dia mendahulukan orang tersebut, sunnah menetapkan orang-orang yang Qur'annya lebih, iaitu lebih alim dalam bab Al-Quran, dalam bab fiqah, didahulukan untuk jadikan imam. Kemudian kita pun mendahulukan orang-orang yang bersifat demikian. Quran mengarahkan kita supaya memuliakan ahli ilmu. Quran mengarahkan kita supaya memuliakan orang yang lebih tua daripada kita dan menyayangi orang yang lebih muda. Tatkala kita agungkan orang yang diagungkan oleh sunnah dan kita mendahulukan sesuatu yang didahulukan oleh sunnah berdasarkan kepada fikir aulawiyatnya, apa yang terjadi? Yang akan terjadi, kata Syekh, fal mahbubu indahu man ahabbahu Allah wa rasuluh. Kita akan dapati bahawa orang yang kita sayang ialah orang yang Allah sayang. Wal muhabu indahu man ahabbahu Allah wa rasuluh. Dan orang yang kita perlu hormat ialah orang yang dihormat oleh Allah dan Rasulnya, yang perlu dihormati. Dan kita akan dapati bahawa orang yang kita suka dan redha ialah orang yang Allah dan Rasulnya redha. Tatkala kita mengikatkan diri kita dengan sunnah Nabi SAW, dan apa yang Nabi suka, kita suka, apa yang Nabi tak suka, kita tak suka, kita akan dapati bahawa kawan kita adalah satu perkara yang, kawan kita merupakan orang yang Rasulullah SAW suka untuk kita berkawan dengannya. Orang yang kita sayang merupakan orang yang Allah dan Rasulnya sayang. Dan ini yang berlaku. Iaitu pertama. Yang kedua, yang pertama iaitu kita mendahulukan dan mengagungkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya agungkan. Yang kedua, al-hirsu ala muwafaqati sunnati fil a'mal. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menyepakati sunnah dalam segala amalan. Dalam bab amalan, jangan sampai kita tinggalkan sunnah. Kata Syekh, wa dzalika anna jima'ad din amran. Perkara demikian itu, kenapa kita perlu sepakat dengan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, kerana dalam agama ini ada dua perkara utama. Pertama, alla na'budu illallah, hendaklah kita tidak menyembah kecuali Allah. Yang kedua, wa an na'budahu bima syara', dan kita hendaklah beribadah pada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam bab mentakzimkan sunnah, hendaklah segala amalan-amalan kita bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarahnya berkaitan dengan ayat kata-kata Al-Fudail bin Iyad, ayyukum ahsanu amala, ialah akhlasuhu wa aswabuhu. Ini sering kita bincangkan, dan saya terus masuk pada poin yang ketiga. Yang ketiga, antara bentuk sunnah mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah al-hirsu 'alal ijtima'i 'alaiha wa ta'awunu 'alaiha. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk berkumpul dan berbantu-membantu, ataupun kita berkumpul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkawan dengan kawan kita atas asar sunnah, sesuatu perkara yang menyokong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpihak pada satu pihak yang menyokong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini, kita tak boleh jadi pihak yang berkecuali. Sekiranya berlaku perbezaan pandangan, berlaku isu, berlaku perbalahan dan pertikaian, maka hendaklah kita sentiasa meletakkan diri kita di pihak yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadi berada di pihak yang menentang sunnah Nabi, ataupun kita berada di pihak yang berkecuali. Dalam keadaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang, dalam keadaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dalam keadaan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlekehkan, kita tidak boleh berada di pihak yang salah, ataupun berada di tengah-tengah, tak masuk campur. Hendaklah kita sentiasa berkumpul di bawah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong menolong, bantu membantu dalam memenangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati bahawa kebanyakan sunnah itu tidak tersebar. Satu perkara kebenaran tidak tersebar berpunca daripada dua pihak. Pihak pertama, pihak yang berada di atas kebatilan, sama ada dengan kejahilan mereka ataupun kerana nafsu. Pihak yang kedua ialah pihak yang sentiasa mengambil jalan selamat dalam semua perkara. Bagi mereka, dia berada di tempat yang selamat lebih baik berbanding dengan sunnah Nabi yang dihina, sunnah Nabi yang diperlekehkan. Maka cara kita mentakzimkan sunnah Nabi ialah kita hendaklah sentiasa berkumpul dan tolong menolong dan saling bantu membantu dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membantu orang yang dizalimi, mencintai Allah dan Rasulnya, tidak berada di atas asabiyah jahiliyah, tidak mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Ini yang ketiga. Yang keempat, setelah pertama kita cerita mendahulukan, kita sayang dahulu dan agungkan apa yang Nabi dan Rasulullah agungkan. Yang kedua, hendaklah segala amalan kita bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, hendaklah kita sentiasa berkumpul dan bantu membantu, tolong menolong di pihak yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, antakunal muwalah wal muadah wal nusrah wat ta'yid fiha walaha, dan hendaklah al-wala, kita mencintai suatu kumpulan, kumpulan manusia, wal muadah, dan kita bermusuh dengan satu kumpulan, wal nusrah, kita membantu sesuatu kumpulan mengalahkan kumpulan yang lain, wat ta'yid, dan kita membantu pihak yang benar, fiha walaha, iaitu fiha fis sunnah, walaha walis sunnah. Kita duduk dalam satu kumpulan, bantu satu kumpulan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk membantu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana poin yang ketiga dan keempat ni berbeza ke mana? Poin yang keempat dikembalikan kepada sunnah Nabi. Kita hendaklah sentiasa berkumpul membantu sunnah Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat, sentiasa berada di pihak yang membantu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh dalam satu perkara kita biarkan kawan kita, contohnya dalam satu grup WhatsApp, kawan kita keseorangan menyuarakan suatu perkara yang benar,
kemudian kita juga mempunyai ilmu, kita juga mempunyai mengetahui kebenaran tersebut, tapi kita hanya mendengar, melihat kawan kita menjawab sedangkan kawan kita perlukan bantuan kita dalam setengah perkara, ataupun di suatu tempat yang lain kawan kita mempertahankan sunnah. Jadi dalam bab ini, semangat ini perlu wujud bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipertahankan, hendaklah kita bersama dengan pihak yang mempertahankan. Kita turut mempertahankan dan kita berada di pihak dan membantu pihak yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya ialah kita mendahulukan sunnah, bukan mendahulukan asabiyah. Bukan bererti kalau kawan kita cakap mesti betul, tidak. Walaupun yang bercakap itu adalah kawan kita, kalau dia salah dan dia menentang sunnah Nabi, hendaklah kita menangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia masih lagi menentang dan melakukan permusuhan terhadap pihak yang menyokong sunnah, hendaklah kita menyokong pihak yang menyokong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita terpaksa berbeza dan menentang kawan kita sendiri. Itu antara bab ataupun acara kita mentazimkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, antara bentuk cara untuk kita mentazimkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan ta'limuha wa nashruha. Kita mengajarkan sunnah Nabi dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi berkata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripada aku walaupun sepatah perkataan. Syaratnya sampaikan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sepatah perkataan. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Kalau nak sampaikan daripada Bani Israel, iaitu berita-berita yang datang daripada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata boleh sampaikan, tak ada masalah. Artinya sampaikan. Tetapi hadis itu iaitu cerita. Sekadar sampaikan, tidak dikatakan benar atau dikatakan salah. Kerana sumber-sumber selain pada Al-Quran dan Sunnah tidak ada kepastian sama ada dia betul ataupun sunnah. Cuma nak sampaikan, nak cerita boleh. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ballighu, sampaikan walaupun sepatah. Tapi kalau berkaitan dengan Bani Israel, berita-berita selain pada Nabi bawa, hadisu, ceritakan, boleh ceritakan. Dan Nabi kata wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka dia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu lihat hadis ini satu hadis. Nabi ketika awal hadis Nabi kata ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepatah. Ini Nabi suruh sampaikan. Tapi di hujung hadis Nabi bagi ancaman kepada orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang Nabi tidak sampaikan. Menyampaikan sesuatu yang dusta ke atas Nabi SAW. Kita banyak dapati bahawa orang yang sampaikan hadis Nabi atas alasan ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Tapi dia lupa terhadap ancaman Nabi SAW di hujung hadis. Nabi kata barang siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka dia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya Nabi kata kalau kamu tahu satu sunnah dan tahu ianya sahih, ballighu anni, iaitu sampaikan daripadaku, hendaklah kamu sampaikan walaupun satu perkataan. Namun jangan sampai apa yang kamu sampaikan itu merupakan satu perkara yang dusta ke atasku. Hadis ini menunjukkan bahawa fadilat orang yang menyampaikan ilmu dan satu ancaman terhadap orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara palsu. Menyebarkan hadis palsu, menyebarkan perkara yang tidak benar. Ianya terkandung dalam satu hadis. Hadis mengandung kelebihan orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga merupakan ancaman terhadap orang-orang yang menyampaikan suatu perkara yang bukan hadis Nabi dan mendakwa ianya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kata Syekh, ma'rifatu aqdari ahliha. Antara bentuk kita mentakzimkan sunnah ialah kita mengenali kedudukan ahlul hadis, ahli sunnah. Bila kita agungkan sunnah Nabi, hendaklah kita memuliakan, mendoakan dan menyokong orang-orang yang menyokong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mempertahankan dan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau kata, "Idza balaghaka an rajulin bil masyriqi annahu sahibus sunnah." Kalau kamu tahu bahawa ada seorang lelaki yang berada di timur bumi ini, bahawa dia adalah sahibus sunnah,
wa akhar bil maghrib, dan ada seorang lagi berada di barat bumi ini, fab'as ilaihi bis salam, hendaklah kalian sampaikan salam, utuskan salam kepadanya, wad'u lahuma, dan hendaklah kalian berdoa untuk mereka berdua, ma aqalla ahli sunnah, sangat sedikitnya ahli sunnah. Kita dah sebutkan bahawa kalau hadis ataupun athar yang maknanya begini, artinya ahli sunnah yang mereka berfahaman seperti mana yang diajarkan oleh Nabi dan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Kita berada di tempat kita, di rumah kita. Kita dengar ada orang yang tinggal di Eropah yang mempertahankan sunnah Nabi, yang faham sunnah Nabi dan pertahankan sunnah Nabi, itu di barat bumi ini. Kita pun mendoakan mereka dan sampaikan salam kepada mereka. Begitu juga ketika mendengar bahawa ada orang yang tinggal di timur bumi ini, berada di tanah Jepun, berada di Korea, berada di mana sekalipun, mereka memahami sunnah, menyebarkan sunnah dan sampaikan agama Allah. Kita yang ada di sini hendaklah kita sampaikan salam pada mereka, membantu mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebab ahli sunnah itu tidak ramai. Iaitu antara bentuk kita mengagungkan sunnah Nabi ialah hendaklah kita mengagungkan dan meletakkan, mengenali orang-orang yang mempertahankan sunnah Nabi SAW dan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Suatu kata Ayyub As-Sakhtiyani, beliau berkata, inni la ukhbar bi mautir rajuli min ahli sunnah fa ka'anni faqadtu ba'da a'dha'i. Sesungguhnya apabila aku diberitakan tentang kematian salah seorang daripada ahli sunnah, maka aku rasa seolah-olah ada anggota tubuhku yang hilang. Beliau sangat sedih dengan kematian salah seorang daripada ahli sunnah. Ahli sunnah artinya mereka adalah orang yang alim dengan sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi dan menyampaikan sunnah Nabi SAW. Yang ketujuh, al-farahu biha wa binashriha. Ini muka surat 57. Bergembira dengan sunnah dan bergembira dengan tersebarnya sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita buat satu kesalahan dan kita sampaikan suatu kesalahan dalam bab, terutamanya bagi kita sebagai saya sendiri sebagai seorang yang mengambil tanggungjawab untuk menyampaikan sebahagian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlaku keadaan tertentu, apa yang kita sampaikan itu salah, kemudian ada pihak lain yang menegur tentang kesilapan kita dan pihak itu membawa kebenaran, hendaklah kita bergembira dengan perkara tersebut. Walaupun kita kalah dalam hujah, walaupun kita publicity kita berkurang, ataupun kata-kata kita makin berkurang pengikut dan sebagainya, walaupun kita tidak dipandang, namun sunnah Nabi yang tersebar, kebenaran yang difahami oleh masyarakat, perkara itu hendaklah menjadi suatu kegembiraan bagi kita. Kita rasa seronok walaupun kita kadang salah dan kita rasa seronok ada orang tegur kita. Yang kedua, alhamdulillah, kesalahan yang kita lakukan tidak tersebar dan orang yang kritik kita itu mereka sampaikan kebenaran dan mereka diterima oleh masyarakat dan sebagainya, suatu perkara yang menggembirakan kita. Itu, dan kalau wujudnya kegembiraan tatkala sunnah tersebar, bukan sebab kita, sebab sunnah tersebar. Sebab sunnah tersebar, kadang-kadang kita turut berada di pihak itu, kadang-kadang kita berada di pihak yang diam atau pihak yang bersalahan dengan sunnah pada setengah keadaan. Kita gembira dengan tersebarnya sunnah, bergembira dengan manusia mengenali sunnah Nabi SAW. Suatu qala Ibn Qayyim berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, dengan fadlillah, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa rahmatihi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan perkara demikian itu hendaklah mereka bergembira, iaitu bergembira dengan kurniaan Allah, rahmat Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, perkara itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kata salaf, qad darat aqwalu salaf ala anna fadlullahi wa rahmatuhu al-islam wa sunnah. Telah tersebar dalam qaul salaf, erti fadlullah, erti kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah agama Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hasbi hayatil qalbi yakunu farhuhu bihima,
Dan sejauh mana hati kita itu hidup, maka kita akan bergembira dengan tersebarnya Islam dan tersebarnya sunnah. Sebab kita dapati bahawa hati yang bersih, tatkala melihat ada orang masuk Islam, dia akan menangis. Menangis gembira. Kita jumpa bila ada orang yang kita nampak ceramah tertentu, seperti ceramah Dr. Zakir Naik, kita dengar ceramah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, tengok kepada Brother Lim Jason pada setengah keadaan, kita tengok pada ceramah yang dilakukan oleh Dr. Bilal Phillips dan sebagainya, dan nampak adanya di kalangan audiens yang masuk Islam. Kita rasa gembira sehingga kita mengalirkan air mata, seronok. Jadi sejauh mana kita rasa seronok dengan tersebarnya Islam, dan sejauh mana kita seronok dengan terasa tersebarnya sunnah. Bila kita nampak orang yang selama ini kritik sunnah Nabi SAW, tiba-tiba nampak dia mempertahankan sunnah. Tiba-tiba orang yang kritik terhadap janggut Nabi, tiba-tiba dia berjanggut. Orang yang kritik terhadap suatu pengajian sunnah, kemudian dia hadir dalam pengajian tersebut. Hati kita rasa gembira. Kegembiraan tersebut, sejauh mana kita gembira terhadap sunnah Nabi, itu tandanya hidupnya hati kita. Syekh kata, hati, kegembiraan itu bergantung pada kehidupan hati tersebut. Hati makin hidup, maka dia akan makin bergembira terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kata, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Sehingga akhir perenggan disebutkan oleh Syekh. Jadi ada 7 keadaan, 7 bentuk bagaimana mentakzimkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita hendaklah mendahulukan apa yang Nabi dahulukan dan membesarkan, mengagungkan apa yang Nabi besarkan dan agungkan. Itu pertama. Yang kedua, hendaklah kita memelihara perbuatan kita, amalan-amalan ibadah kita supaya sentiasa menyepakati atau sentiasa sama seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hendaklah kita sentiasa berkumpul di bawah satu perkara, iaitu mempertahankan, iaitu berkumpul di atas sunnah dan membantu dalam melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hendaklah kita berkumpul bersama dengan manusia yang lain, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, membantu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu mereka dalam mengalahkan pihak yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi pihak yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membantu suatu kumpulan yang tolong sunnah itu dengan menguatkan langkah-langkah mereka. Yang keempat, kelima, hendaklah kita menyebarkan dan mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, hendaklah kita mengenali ahli sunnah dan cinta dan doa kepada mereka. Yang ketujuh dan terakhir disebutkan oleh Syekh, hendaklah kita bergembira dengan penyebaran sunnah, bergembira dengan penyebaran agama Islam itu sendiri. Itu merupakan bentuk ta'zim sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk seterusnya, kita ada 3 minit atau 5 minit. Tajuk seterusnya iaitu contoh-contoh bagaimana salaf mendahulukan atau mentakzimkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, al-imtithal wal ittiba', muka surat 58. Al-imtithal wal ittiba', salaf, antara bentuk cara mereka, contoh daripada salaf bagaimana mereka mentakzimkan sunnah, itu dalam imtithal, patuh, wal ittiba', dan taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti perintah salaf mendengar perintah Nabi dan taat. Salaf ini kan di kalangan sahabat, tatkala diperintahkan untuk mereka berhijrah, mereka berhijrah. Walaupun mereka terpaksa tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tinggalkan pangkat, tinggalkan kedudukan, tinggalkan kemasyhuran, tinggalkan kesenangan, pergi ke tempat lain, di tempat baru yang mereka tak tahu apa yang akan berlaku, mereka tinggalkan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab hijrah itu merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti dalam peristiwa kiblat. Tatkala berlakunya pertukaran kiblat pada selepas 16 bulan Nabi berhijrah ke Madinah Munawwarah. Bila berlakunya peristiwa pertukaran kiblat, sahabat yang berada di belakang Nabi tatkala melihat Nabi berpaling ke arah Baitullah setelah
ketika solat 2 rakaat Nabi berpaling menghadap ke arah Baitul Maqdis, sahabat tanpa banyak bertanya terus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara ini perkara yang besar, ia berkaitan dengan kiblat. Sahabat mereka tetap ikut sunnah Nabi walaupun mereka belum sempat menanyakan punca dan sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara demikian. Ini contoh yang kedua dalam bab imtithal ittiba, bab mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh lain juga dalam bab ittiba sahabat ini yang disebutkan oleh Syekh ialah bagaimana sahabat-sahabat mereka memecahkan bekas-bekas arak dan mereka membuang simpanan-simpanan arak yang ada mereka tatkala turunnya ayat yang mengharamkan arak. Walaupun kos untuk perkara tersebut adalah besar. Arak ini suatu perkara yang berharga di kalangan masyarakat yang meminumnya. Dan sehingga kata Syekh, sehingga Madinah Munawwarah dipenuhi dengan jalannya lecak dan dipenuhi dengan arak. Sebab apa? Sebab sahabat mereka tatkala mendengar bahawa arak itu diharamkan oleh Allah, sebanyak mana sekalipun simpanan arak yang ada pada mereka dan sejauh mana sekalipun minatnya mereka pada arak, tatkala mereka mendengar bahawa perintah Nabi SAW untuk perintah Nabi dan Nabi beritahu bahawa itu adalah diharamkan oleh Allah dan Nabi perintahkan untuk dibuang arak, mereka pun menumpahkan dan buang arak, malah mereka memecahkan bekas-bekas yang menyimpan arak tersebut. Kerana kadang-kadang kita simpan kenangan terhadap perkara maksiat itu membawa kita kepada mengingat kepada perkara maksiat. Kita hendaklah kita tinggalkan maksiat dan segala perkara yang membawa ke arah itu. Bagi orang yang tinggalkan suatu maksiat, hendaklah dia putuskan juga segala jalan yang membawa kepada maksiat. Dan dalam bab ini, antara kata-kata yang paling masyhur ialah kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala syurga baginya, malah orang yang terbaik di kalangan umat ini selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik. Beliau berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bih. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Kata Abu Bakar, aku tidak akan meninggalkan suatu sunnah pun yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku akan beramal dengannya. Sesungguhnya aku sangat takut sekiranya ada suatu sunnah yang ku tinggalkan menyebabkan hati aku menjadi menyeleweng. Abu Bakar As-Siddiq dijamin baginya syurga. Abu Bakar As-Siddiq umat yang terbaik. Abu Bakar As-Siddiq disepakati ketokohannya. Abu Bakar As-Siddiq pernah ditunjukkan oleh Nabi untuk menjadi imam ketika hidupnya. Dan seorang yang mempunyai kedudukan sebegini takut hatinya itu menyeleweng, hatinya dipalingkan oleh Allah SWT apabila meninggalkan satu sunnah Nabi SAW. Bagaimana keadaan kita, kedudukan kita yang tidak tahu, tidak ada jaminan syurga kepada kita, tidak ada jaminan kita terpelihara daripada api neraka. Sedangkan perkara itu terlalu banyak sunnah Nabi SAW yang kita tinggalkan. Sebab Abu Bakar As-Siddiq, sifat yang ada pada Abu Bakar, beliau tidak redha adanya satu sunnah yang ditinggalkan. Ini kita tidak cerita bab maksiat. Sudah pasal bab maksiat, beliau meninggalkan segala maksiat yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam bab melakukan kebaikan juga, beliau tidak redha hidup dalam keadaan ada sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan. Sama juga seperti kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tatkala beliau cium Hajar Aswad, beliau berkata, "Inni la'alam annaka hajar. La tadur wa la tanfa' walaula inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Beliau kata, aku tahu kamu wahai Hajar Aswad hanyalah seketul batu yang tidak memudaratkan, tidak memberi manfaat. Kalaulah aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam cium kamu pada satu ketika dahulu, aku takkan cium kamu. Sebab perbuatan sahabat itu merupakan ittiba'. Apa yang mereka lakukan dalam ibadah mereka merupakan sesuatu yang mereka lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah lancangnya orang-orang, mulut orang tertentu, mereka melakukan satu perkara yang tak diajarkan oleh Nabi SAW dan mereka meletakkan pahala yang ada pada amalan yang mereka cipta itu melebihi
apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sunnah mereka, oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cipta satu amalan, satu kesalahan yang besar, melakukan bid'ah dalam agama. Yang kedua, mereka meletakkan pahala yang besar terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Ini suatu kelancangan, suatu perkara yang tidak beradab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Cara salaf ialah mereka akan ikut sunnah Nabi dan tidak banyak bertanya. Sama ada perkara itu masuk akal mereka ataupun tidak, logik ataupun tidak, pada pandangan mereka, mereka tak pernah bertanya. Kita dapati tatkala turun ayat Al-Quranul Karim, Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat, pada hari tersebut, hari kiamat, kami akan tutupkan mulut-mulut mereka, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, terhadap dan menyaksikan, memberikan satu saksi terhadap apa yang mereka usahakan di dunia. Tatkala ayat ini turun kepada sahabat, tak ditemukan salah seorang sahabat pun, satu sahabat pun yang mempersoalkan bagaimana kulit boleh bercakap, bagaimana tangan boleh bercakap, bagaimana kaki boleh bercakap. Sebab apa? Sebab yang ada pada mereka, sekiranya perkara itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia perlu diterima tanpa dipersoalkan. Sama juga hadis Nabi, satu ketika Nabi cerita tentang bagaimana seekor lembu bersuara tatkala tuannya menunggang dia. Dan lembu itu bersuara bahawa bercakap. Lembu bercakap, kata, sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk tujuan ini, iaitu aku hanya diciptakan untuk tujuan untuk membajak tanah, bukan bertujuan untuk sebagai bahan tunggangan. Tidak seperti kuda. Sahabat terkejut. Dia kata, dengan cara terkejut, bukan kerana memang sunnah, sebagai sebab terkejut bahawa lembu boleh bercakap, ya Rasulullah. Nabi kata, ya, lembu bercakap, itulah yang aku beriman dengannya, dan Abu Bakar dan Umar beriman dengannya. Nabi sebut apa? Abu Bakar dan Umar beriman dengannya, dan sahabat lain juga beriman dengannya. Cuma Nabi nak tegaskan bahawa sekiranya perkara itu merupakan daripada wahyu, sama ada logik ataupun tidak logik, diterima oleh adat ataupun tidak, lembu boleh bercakap, tidak pernah dilihat oleh manusia. Akal pun berkemungkinan mengatakan suatu perkara yang tidak boleh menerimanya. Namun oleh kerana itu datang daripada mulut Rasulullah, mereka percaya. Sebab apa? Sebab mereka tetap mengatakan kalimah yang kita bacakan pada pertemuan yang lepas. Dan dalam mulut sahabat mereka hanya dengar apa yang mereka katakan hanyalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kenapa mereka sami'na wa ata'na? Sebab perkara itu datang daripada Rasulullah, dan Rasulullah sifatnya adalah as-sadiqul masduq, maha benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadiqul amin, maha benar kata-katanya, maha amanah melakukan tanggungjawab yang diperintahkan kepadanya. Sama juga seperti kisah bagaimana serigala berbicara, bercakap. Tatkala serigala ingin membaham kambing, kemudian tuan kambing menghalau serigala tersebut, serigala pun berkata, hari ini kamu selamat, kambing-kambing selamat daripada aku. Bagaimana dengan hari lain yang mana tidak ada pengembara di sekelilingnya, hanya ada serigala di keliling kambing? Mana serigala bercakap. Ketika itu sahabat berkata, ya Rasulullah, serigala bercakap. Nabi kata, ya, serigala bercakap, itulah yang aku beriman dengannya, dan Abu Bakar dan Umar. Hadis yang sama berkaitan dengan kisah Bakar atau kisah lembu tersebut. Ini pertama, iaitu ittiba'. Cara yang kedua yang dilakukan oleh salaf ialah syiddatuhum ala ma yu'ariduha bi'ara'ir rijal. Mereka sangat tegas terhadap orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW atau menyatakan suatu penentangan terhadap dengan pandangan-pandangan mereka. Mereka sangat tegas terhadap orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW dengan pandangan-pandangan manusia lain. Contohnya yang berlaku kepada Abdullah bin Umar. Satu ketika Abdullah bin Umar menyampaikan hadis kepada keluarganya. Sayyidina Umar berkata, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'zanakum ilaiha. Jangan kalian halang, ini hadis Nabi kata, jangan kalian halang isteri-isteri kalian, wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid sekiranya kamu diminta izin. Sekiranya mereka meminta izin kepada kalian untuk ke sana, untuk ke masjid.
Apa kata Bilal bin Abdullah, anak Abdullah bin Umar bernama Bilal. Beliau berkata, wallahi la namna'ahun. Demi Allah, kami akan menghalang mereka. Ini ada kisah tertentu bagaimana dalam keluarga pandangan anak tadi perlu dihalang perempuan ke masjid. Apa dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kata rawi, fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban ma sami'tuhu sabba mislahu qat. Abdullah bin Umar pandang ke arah anak dia dan dia mengeji atau mengutuk anaknya dengan suatu kutukan yang tak pernah aku dengar langsung. Beliau mengeluarkan kata-kata demikian, wa qala, dan Abdullah Umar berkata, ukhbiruka an Rasulillah wa taqul wallahi la namna'ahun. Aku beritahu pada kamu sabda Nabi SAW dan kamu berkata, demi Allah aku tetap menghalang mereka. Riwayat Imam Muslim. Peristiwa yang lain dalam bab bagaimana salaf sangat tegas terhadap orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mendahulukan kata-kata orang lain terhadap kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain pada satu ketika berada satu kelompok dan beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang disampaikan ialah al-haya'u khairu kullih. Sesungguhnya al-haya'u khairun kulluh. Sesungguhnya malu itu membawa kebaikan dalam semua urusan. Faqala Bashir bin Ka'ab, maka seorang lelaki yang hadir bernama Bashir bin Ka'ab berkata, inna lanajidu fi ba'dil kutubi aw al-hikmati anna minhu sakinah wa waqaran wa minhu dha'fa. Kata Bashir bin Ka'ab, sesungguhnya aku baca sebahagian daripada kitab dan terdapat sebahagian kata-kata hikmah bahawa perasaan malu itu kadang-kadang menenangkan, kadang-kadang ada kelemahan. Kata-kata hikmah. Memang wujud setengah pada keadaan malu menyampaikan kebenaran, malu untuk melakukan suatu ibadat akan menyebabkan kelemahan. Namun pada konteks ini Imran bin Husain sedang bercerita tentang kebaikan dalam sifat malu. Sesungguhnya malu itu membawa kebaikan pada segala perkara. Konteks tak kena, keadaan masa tak sesuai. Tatkala Nabi kata malu membawa segala jenis kebaikan, kemudian kata Bashir bin Ka'ab bahawa ada dalam sebahagian daripada kata-kata hikmah mengatakan bahawa malu itu ada kelemahannya pada setengah keadaan. Imran bin Husain marah. Faghadiba Imran hatta ihmarata aynah. Marah Imran bin Husain sehingga kedua mata beliau menjadi merah. Wa qala, dan beliau berkata, ala arani uhaddithuka an Rasulillahi wa tu'ariduhu. Wa ghadaba Imran fama zilna naqul innahu minna ya Aba Nujaid innahu la ba'sa bih. Muttafaqun alaih. Imran bin Husain berkata, bagaimana aku bercakap tentang kamu, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu menentang kata-kata Nabi. Imran terus-menerus marah dan berkata demikian sehingga kami memujuk beliau berkata, sesungguhnya dia, iaitu Bashir bin Ka'ab, kata sesungguhnya dia sebahagian daripada kita wahai Abu Nujaid. Kerana Imran menyangka bahawa lelaki ini datang daripada golongan Khawarij. Peristiwa yang lain disebutkan oleh Syekh yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Mughaffal. Pada suatu ketika beliau sampaikan hadis. Beliau melihat ada seorang lelaki, seorang kanak-kanak yang tembak burung dengan batu, iaitu lastik. Dan beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi wa qala innaha la tasidu sayda wa la tanka'u adwa walakinnaha tukassiru sinna wa tafqa'u al-'ain. Qala fa'ad. Perawi kata, Abdullah bin Waffal lalu dan jumpa seorang lelaki yang sedang melastik burung atau melastik satu binatang. Kemudian beliau bersabda, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada perbuatan melastik binatang dan berkata, sesungguhnya perkara demikian itu tidak membantu kamu dalam menangkap atau dalam memburu binatang dan tidak juga membantu kamu dalam suatu peperangan mengalahkan musuh, akan tetapi perkara demikian itu akan menyebabkan gigi yang patah dan mata yang buta, mata yang
luka. Kalau lasik kena pada gigi, kena pada mata, akan menyebabkan patah gigi ataupun mata itu menjadi buta. Qala fa'an. Kemudian Imran berkata bahawa lelaki ini tadi pada waktu yang lain buat lagi, masih lagi plastik binatang. Faqala, maka Abdullah bin Wafal berkata, wa hadithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma takhzaf la ukallimuka abada, muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Wafal, aku dah ceritakan kepada kamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kamu buat perkara demikian, larang untuk kamu melastik binatang, kemudian kamu tetap melakukannya. La ukallimuka abada, sampai bila-bila aku tak akan bercakap dengan kamu. Dan banyak kisah lain yang dibawa oleh Syekh, antaranya kisah Abdullah bin Abbas yang cerita tentang tamattu' dan kisah yang lain, tuan-tuan boleh baca. Dan saya masuk pada poin yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh sebagai penutup untuk kelas kita pada malam ini. Keadaan salaf, contoh salaf lakukan, satu contoh yang baik yang salaf lakukan dalam bab mentakzimkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ijlaluhum laha 'inda at-tahdits fala yuhaddithuna biha illa ala akmali hal. Bagaimana mereka tidak akan membacakan hadis dan menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan yang paling sempurna. Kata Qatadah, daripada Qatadah, beliau berkata, laqad kana yustahabbu alla tuqra'ul ahadits illa ala tahur. Sesungguhnya mereka suka hadis itu tidak dibacakan kecuali dalam keadaan mereka bertaharah, iaitu dalam keadaan taharah. Qala Abu Salamah Al-Khuzai, kana Malik bin Anas idza arada an yakhruja yuhaddisu yatawaddau wudu'ahu lis-salah wa yalbisu ahsana thiyabahu wa yalbasu qalan sawah wa yamshutu lihyatahu. Faqila lahu fi dhalik faqala waqira hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah Al-Khuzai, iaitu murid pada Imam Malik, berkata, Malik bin Anas, Imam Malik tatkala ingin keluar menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan berwuduk seperti mana wuduk beliau untuk solat, dan beliau memakai pakaian yang terbaik dan memakai songkoknya atau serbannya, dan beliau akan sikat janggutnya. Kemudian ada orang bertanya kepada beliau, kenapa beliau lakukan perkara demikian? Beliau akan jawab, waqira hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku agungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku muliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka merasakan bahawa tatkala mereka membacakan hadis, seolah-olah mereka berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang contoh yang lain dalam bab ini, bab bagaimana mereka agungkan Nabi dalam bab menyampaikan hadis, disebutkan tentang kisah Sa'id bin Musayyib. Tatkala beliau sakit, beliau susah, tak mampu untuk duduk, kerana beliau sentiasa terbaring dari akhir umur beliau, dan beliau inginkan sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ajlisuni fa inni akrahu an uhaddatha hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaja'. Tatkala ada orang yang menyampaikan hadis Nabi SAW kepada beliau, dan beliau dengar hadis Nabi, beliau minta supaya ajlisuni, dudukkan aku. Sesungguhnya aku tidak suka mendengar hadis Nabi SAW dalam keadaan aku baring. Beliau tidur sakit, ada orang baca hadis Nabi SAW. Beliau kata, dudukkan aku. Aku tak suka hadis Nabi dibacakan pada aku dalam keadaan aku berbaring. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاتجاع وعلى غير طهارة إنما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له ولو حدث محدث في هذه الأحوال لم يكن مأثوما ولا فعل أمرا محظورا. Komen Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau berkata, tidak sukanya di kalangan muhaddisin menyampaikan hadis dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan tidak berwuduk, itu merupakan cara mereka mengagungkan sunnah Nabi SAW dan mengagungkannya. Sekiranya mereka sampaikan hadis dalam keadaan demikian, dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berbaring atau keadaan tidak berwuduk, kata Syekh, lam yakun ma'thuma wala fa'ala amran mahzuma. Perkara itu bukanlah satu perkara yang berdosa, dan mereka juga tidak melakukan satu perkara yang
dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ia satu bentuk, satu cara adab ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadi pertemuan kita pertemuan yang manfaat. Dan minta maaf kerana berlaku sedikit tadi terputus line dan kita masuk pada link yang baru, dan jumlah penonton berkurang dan kita berada di akhir kuliah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan yang menonton sekarang dan yang hadir pada majlis kita tadi, dan menjadikan kebaikan tersebut kebaikan yang menjadi hujah untuk kita di hari kiamat, dan menjadi sebab untuk Allah turunkan rahmat dan keberkatan kepada kehidupan kita, dan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu, dan mengampunkan kesalahan-kesalahan yang wujud dalam kuliah ini. Dan kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.